Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Baiklah, mula-mula kita lihat info-info yang agak terkini. Yang pertama, Asia Barat mengalami krisis bekalan air terburuk, lapor utusan. Tasik Urmia di Iran kering hampir separuh. Musim kemarau, gelombang haba dan pengurusan sistem pengairan yang salah menjadi antara penyumbang kepada banyak sungai dan tasik di Asia Barat semakin mengering. Beberapa negara termasuk Iran, Iraq dan Jordan kini bekerja keras untuk mengepam sumber air bawah tanah bagi keperluan harian penduduk. Yang kedua, gangguan bekalan air. Paip di dasar sungai Terengganu pecah lagi. Gangguan bekalan air ini membabitkan 28,700 akaun pengguna di dua daerah. Sebelum ini, di dua daerah terbabit mengalami gangguan bekalan air selama 12 hari. Pernah sampai 12 hari. Yang ketiga, harga telur kambing, ayam pada Ogos cecah paras tertinggi tahun ini. Lapor utusan. Ringkas kata barang-barang banyak yang mahal lah. Yang keempat, Korea Selatan mencatat 2,599 kes positif C19 selepas divaksin. Lapor utusan. Korea Selatan mengesahkan sebanyak 2,599 kes jangkitan C19 melibatkan individu yang sudah divaksin sepenuhnya. Jadi yang vaksin tak penuh pun ramai lagi lah. Seterusnya, perlindungan vaksin menurun dalam tempoh kurang 6 bulan. Lapor Berita Harian. Perlindungan daripada 2 dos suntikan vaksin Pfizer dan AstraZeneca berkurangan dalam tempoh kurang 6 bulan. Dengan cadangan suntikan penggalak diperlukan untuk memastikan perlindungan berpanjangan. Kajian itu membabitkan lebih 1.2 juta keputusan ujian dan penyertaan. Ini kajian yang besar lah ya. Ada kesahan lah biasanya. Memberi amaran bahawa kemerosotan keberkesanan vaksin dalam kalangan golongan rentan mungkin menyebabkan jumlah kemasukan ke hospital dan kematian meningkat pada musim sejuk nanti. Lagi, kita perlu membuat perancangan untuk mendapatkan suntikan penggalak. Itulah antara yang dinyatakan dalam berita ini. Berita penuhnya tuan-tuan boleh cari di Berita Harian. Seterusnya, asteroid lebih besar daripada Big Bang masuk orbit bumi minggu ini. Lapor utusan. Sebenarnya kita pernah cerita dah tentang asteroid ni dalam kuliah-kuliah awal kita. Dijangka pada 29 Ogos, kelajuannya lebih daripada 25,000 km sejam. Punyalah laju. Tetapi sebenarnya ia berada jauh. Dia melintas tu jauh dari bumi dengan jarak lebih kurang 4 juta kilometer dari bumi. Jauh lah. Biasanya dalam jarak yang sebegini tidak adalah apa-apa orang kata kecemasan. Seterusnya, kes C19 meningkat libatkan individu sudah divaksin. Lapor utusan. Sebanyak 25% jangkitan C19 melibatkan penduduk di Los Angeles County yang sudah menerima suntikan vaksin sepenuhnya
dari Mei hingga 25 Julai lalu. Ini mungkinlah berkait dengan varian-varian baru kan, lagi kuat ni. Itu bagi yang sudah lengkap 2 dos. Saintis kerajaan minggu lalu memutuskan strategi dos vaksin penggalak bermula 20 September depan. Kena tambah lagi lah, kata berita ini. Seterusnya, CAP ni Persatuan Pengguna Pulau Pinang, gesa larang penjualan daging tiruan, lapor utusan. Persatuan Pengguna Pulau Pinang ni menggesa agar dilarang penjualan daging tiruan yang bukan sahaja hanya kekurangan khasiat, tetapi juga mengandungi ramuan berbahaya, kata persatuan itu. Berita yang terakhir setakat ini, sindrom Havana. Yang ini pun kita pernah sentuh dalam kuliah-kuliah kita sebelum ini. Sindrom Havana yang misteri menjejaskan diplomat Amerika Syarikat, lapor berita harian. Penyakit misteri yang menimpa diplomat negara Amerika Syarikat ni, iaitu sindrom Havana, dia ni mengakibatkan gejala sakit kepala. Bukan sakit kepala biasa, sakit kepala yang teruk, gejala mual dan kemungkinan kerosakan otak disebabkan serangan menggunakan alat elektronik. Sejak tahun 2016, diplomat dan perisik Amerika Syarikat pernah kena. Berpuluh-puluh orang lah. Di mana di Cuba pernah kena, di China, di Jerman, di Australia, di Taiwan dan di Washington sendiri. Dan sejak awal tahun ini, puluhan kes melibatkan pegawai Amerika Syarikat di Vienna, Austria. Nak tahu lebih lanjut tentang sindrom Havana ni, para penonton boleh rujuk baliklah kuliah-kuliah kita yang sebelum ni. Saya pun tak ingat kuliah yang nombor berapa. Okey. Slot seterusnya, persediaan. Persediaan kita kali ini iaitu lampu suluh. Sekurang-kurangnya 1. Dapat 2 lagilah bagus. Dan tentulah nak kena ada baterinya. Kalau lampu suluh saja pun nak guna macam mana? Kalau bateri saja pun yang ada, tak boleh juga kan. Kena ada dua-dua lah, lampu suluh dan bateri. Bateri tu sediakanlah lebih. Lampu suluh ni mahal kah? Sebenarnya kalau kita beli yang di kedai RM2 tu, murah saja. Itu pun sudah sangat bagus sebenarnya. Kita boleh beli lebih sebab harganya tak mahal. Dari segi keterangannya memang terang, cantik, boleh suluh jauh. Kadang-kadang tu kalah lampu-lampu suluh yang lebih berharga lagi. Dan dia juga boleh guna fungsi kedua kan. Selain daripada suluh ke depan, dia juga ada lampu tepi dia, nak terangkan kawasan yang dekat dengan kita ni kan. Dia ada fungsi kedua tu. Disebabkan murah, kita bolehlah beli lebih. Eloklah cari yang menggunakan bateri berbanding yang jenis cas. Maklumlah, kita ni berjaga-jaga kan. Kalau buat persediaan, manalah tahu ada blackout yang kita tak boleh nak gunakan elektrik, tak boleh nak cari tempat nak cucuk apa di mana kan. Jadi lebih baik sediakan yang menggunakan bateri. Lampu suluh ini dia berguna dalam kedua-dua keadaan. Sama ada kita bertahan lama di rumah atau kita kena keluar rumah dalam jangka masa yang lama. Dua-dua keadaan pun boleh pakai. Kita buat persediaan itu kerana majoriti daripada kita memang tak pandai nak buat obor. Kalau kita buat pun rasanya menyala sekejap, dia terbakar sekejap, ya habis. Tak sempat nak suluh lama pun kan. Kita tak ada kemahiran itu. Kemahiran itu makin lama makin pupus. Dan sangat sedikit orang yang tahu. Saya sendiri pun tak tahu nak buat obor tu semua. Dia bila ada lampu suluh ni,
memang sangat membantulah, insya-Allah. Bukankah lampu suluh telefon tu dah ada? Sekarang ni kita banyak guna telefon saja kan. Itu memang betul. Cuma sekiranya tidak ada bekalan elektrik, kita nak charge di mana? Dan kalau kita bergerak pula keluar dari rumah, ni kita nak cucuk di mana? Itu masalah dia. Jadi lebih baiklah kita sediakan lampu suluh yang murah pun. Sekurang-kurangnya satu bateri tu sedia lebih. Dapat dua lagi bagus. Dapat lebih lagi bagus. Harganya pun tak mahal. Seterusnya. Okey. Persoalan. Dari segi hadis lah, adakah dasar-dasar kepada ilmu yang berkait dengan akhir zaman dan zaman akhir ini ialah hadis Jibril. Beberapa kali kuliah memang kita sentuh lah. Dari semasa ke semasa memang kita sentuh. Tak boleh lepas daripada hadis ni sebenarnya. Di jawapan kita sudah tentulah. Bahkan itu dasar agama, dasar ad-din. Bukan untuk akhir zaman, zaman akhir saja. Semua isinya dalam hadis Jibril itu kena diberatkan, kena diberi penekanan. Bukan sekadar lalu-lalu sahaja. Tak mendalam tak apa, tapi kena bagi penekanan. Tak boleh sekadar lalu begitu saja kan. Tak boleh diringankan walau salah satu daripada elemen-elemen yang ada dalam hadis Jibril itu. Contohnya, saya ni nak belajar fiqh, nak belajar tasawuf, tapi bab akidah dan akhir zaman ni tak mau. Boleh ke? Aku nak berguru akidah dan tasawuf je. Yang fiqh dan juga as-sa'ah akhir zaman ni tak mau. Boleh ke? Atau kami nak banyak belajar tentang tasawuf dan akhir zaman je. Fiqh dan akidah ni tak mau. Boleh ke? Bagi guru-guru yang mursyid, pasti dia akan tekan semua. Mesti dia tekan semua. Bukan sekadar sentuh-sentuh saja mana-mana salah satu daripada elemen-elemen yang ada dalam hadis Jibril itu. Cuma kita kena beringat, hadis Jibril yang selalu dibicarakan orang itu ialah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ada lagi hadis Jibril yang lebih kurang sama tetapi ada perbezaan. Yang itu pula riwayat Imam Bukhari. Hadis yang kuat juga tu. Jadi sebenarnya kita kena pegang kedua-duanya. Yang ini insya-Allah kita share dalam kuliah-kuliah akan datang. Kena kedua-dua hadis Jibril itu. Sebenarnya setiap elemen dalam hadis Jibril ini dia keluar secara memuncak mengikut zamannya. Walaupun semua elemen itu sentiasa ada dengan kita, sebab dia sentiasa penting, semua kita kena belajar. Tapi ada zaman-zaman tertentu dia keluar memuncak. Setiap satunya, elemen-elemen itu dia keluar pada zamannya mengikut keperluan zaman. Mengikut masalah yang ada pada zaman tersebut, mengikut tajdid yang perlu dibuat pada zaman tersebut. Jadi apabila ia keluar, ia akan menjadi dakwah tajdid untuk zaman itulah. Tuan-tuan mungkin biasa mendengar tentang mujaddid. Lebih kurang cerita dia, pada setiap satu kurun akan ada seorang mujaddid, yang mana dia ini akan datang untuk mentajdid agama Islam pada zaman tersebut mengikut permasalahan dan keperluan pada zaman itu. Itu peranan mujaddid. Calon yang paling masyhur untuk kurun pertama Hijrah ialah, ramai orang boleh jawab pun, Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Ada lagi lah nama calon-calon yang lain, tetapi Khalifah Umar ini yang paling diterima ramai lah. Ringkas kata, Khalifah Umar bin Abdul Aziz ini merupakan mujaddid yang pertama bagi hampir semua orang. Namun begitu, bagi tarikat Ghazaliyah sendiri, kita share
nak share maklumat. Bagi tarekat Ghazaliyah, mujaddid pertama bukanlah Khalifah Umar Abdul Aziz, dan bukan permasalahan pada zaman dia itu, tetapi ada orang lain. Khalifah Umar Abdul Aziz ini merupakan mujaddid yang kedua. Zaman dia itu sudah zaman yang kedua. Kerana apa? Kerana Khalifah Umar bin Abdul Aziz ini, dia aktif di hujung-hujung hayat dia, yang di hujung kurun pertama. Padahal sebelum itu sudah ada masalah yang perlu ditajdidkan pada awal kurun pertama hijrah itu. Khalifah Umar Abdul Aziz, dia dekat-dekat tahun 100 tu, barulah dia buat sesuatunya orang kata dakwah tajdid dia. Ni daripada awal sampai 3/4 ni, perempat kurun ni, ada masalah dah di situ yang perlu ditajdidkan, dan ada mujaddid dia di situ. Ini pandangan Tariqah Ghazaliyah. Jadi kita share lah kan maklumat yang kita ada. Khalifah Umar bin Abdul Aziz, dia lahir pada 61 Hijrah. Dah lebih separuh dah pun. Dan dia meninggal pada 101 Hijrah. Dia jadi khalifah pada hujung-hujung hayat dia. Itu pun tak lama. Padahal sudah ada masalah yang perlu ditajdidkan sebelum daripada itu. Iaitu sejak awal-awal kurun 1 Hijrah itu, selepas kewafatan Nabi Muhammad, sudah ada masalah yang perlu dibereskan, ditajdidkan. Bahagian ini insya-Allah kita akan sentuh dalam perkongsian yang akan datang. Berbalik kepada zaman keluarnya tungku-tungku agama dalam hadis Jibril ini. Setiap satunya, elemen-elemen ini dia keluar bersesuaian dengan zamannya. Contoh, pada zaman Imam Asy-Syafi'i, masalah yang wujud pada zaman itu berkait dengan tungku pertama hijrah, tungku pertama hadis Jibril, iaitu tentang Islam, tentang fiqh, tentang fiqh. Zaman itu orang bermasalah untuk menyusun ilmu usul fiqh, untuk mengeluarkan hukum-hukum ni. Jadi Allah hantar Imam Asy-Syafi'i. Maka Imam Asy-Syafi'i, dia keluar sebagai mujaddid pada zaman tersebut untuk menyelesaikan, mentajdid masalah yang berkaitan dengan Islam, dengan fiqh, yakni wilayah amal anggota. Jadi Imam Asy-Syafi'i dan tokoh-tokoh lain yang hebat-hebat juga bergerak ke arah yang sama, sekalipun mereka berlainan mazhab. Kerana ada beberapa orang lagi tokoh yang handal-handal juga. Tetapi yang paling masyhur dikatakan Imam Asy-Syafi'i lah sebagai mujaddid bagi kurun itu. Kemudian pada zaman Imam Asy'ari pula, masalah yang wujud ialah pada tungku yang kedua dalam hadis Jibril, iaitu tentang iman. Tadi tentang Islam, tentang fiqh, tentang ilmu amal-amal wilayah anggota. Sekarang ini tentang iman, tentang akidah, tentang amal-amal wilayah akal. Jadi Imam Asy'ari, dia keluar sebagai mujaddid pada zaman tersebut. Dia buat dakwah tajdid dia. Dan tokoh-tokoh lain yang hebat-hebat juga bergerak ke arah yang sama, sekalipun mereka mungkin berlainan mazhab dalam mazhab akidah tadi. Pada zaman Imam Al-Ghazali, masalah wujud pada tungku yang ketiga pula dalam hadis Jibril, iaitu tentang ihsan, tentang tasawuf, tentang sufi, tentang tariqah dan yang berkait dengannya, yakni wilayah amal qalbu. Yang mula-mula tadi tentang wilayah amal anggota, kemudian tentang wilayah amal akal, sampai zaman Imam Ghazali wilayah amal qalbu. Imam Al-Ghazali pun dia keluar sebagai mujaddid pada zaman tersebut, dan dia buat tajdid dia. Dan ada tokoh-tokoh yang lain juga yang bergerak bersama-sama ke arah yang sama juga, walaupun mereka ini mungkin bukan berada dalam satu aliran yang sama.
Begitulah ilmu wilayah zaman ini, yakni yang berkaitan dengan as-sa'ah, akhir zaman, zaman akhir ini, dia keluar kemuncaknya bila tu? Kemuncaknya itu pada zaman kita inilah, insya-Allah. Jadi kita renung-renungkan hadis Jibril. Untuk malam ini setakat ini sahaja dulu. Doa-doakan, insya-Allah kita jumpa lagi dalam kuliah yang akan datang.